Assalamualaikum guys. So inilah antara king yang kita nanti-nantikan selama ini. Ini adalah Pearl 2 Myvi versi facelift, di mana hari ini saya akan buat vlog secara santai. Kita akan tengok apakah perubahan yang dilakukan pada Myvi facelift generasi ketiga ni, yang secara overallnya dia lagi cantik, lagi sporty, lagi handsome, pada masa sama safety dia dipertingkatkan. Okay? So sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut pasal model ini, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Tunggu apa lagi? Jomlah kita cerita model ni. Apa? Tak ada dashcam? Lemah. Ini dia 3 dashcam 70mm yang paling laris sekali dekat Shopee dan juga Lazada. Yang paling abang suka, gambar dengan video dia HD baik. Harga pula sangat mampu milik. So yang pertama adalah 70mm A500S. Yang kedua adalah 70mm A800S. Manakala yang ketiga adalah 70mm M300. Harga bermula daripada RM155 sampai RM469 saja. Mana nak dapat? Pergi je dekat Shopee dan juga Lazada 70My Official Store. Dan khas untuk anda, viewer pandai laju, masukkan promo kod 70My PL8 dan anda akan dapat diskaun RM8, tetapi dekat Shopee saja. So, tunggu apa lagi? Add to the cart now! So, ini adalah Pearl 2 Myvi versi facelift yang anda nanti-nantikan selama ini. Sekarang ni sudah dilancarkan, dan ini adalah versi yang paling high spec sekali, iaitu Pearl 2 Myvi 1.5 liter Advance ataupun ADV. Okey, so sekarang ni kita cerita apa yang baru dekat kereta ini. Okey, so kalau anda lihat, sebenarnya dari segi lampu hadapan, sebenarnya dia telah redesign, di mana lampu dalam ni, lampu LED sepenuhnya yang telah di-redesignkan. Nampak lagi menarik. Tapi kalau ikutkan dari segi saiz adalah sama, tetapi lampu LED tu redesignkan. Dan yang kedua adalah sekarang ini dia lampu nyalaan siang. Dulu sini adalah bahagian fog lamp. Untuk bahagian bawah, anda boleh nampak ini adalah bumper yang baru. Nampak dia lagi tegap dekat situlah. Nampak. So ini adalah perubahan pada bahagian hadapan. Dan untuk side, kita nampak side mirror sekarang ni telah digelapkan, warna gelap, tetapi rim masih lagi sama, tidak ada perubahan. Untuk bahagian tepi tidak ada perubahan apa-apa, dan untuk bahagian belakang sebenarnya lampu masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Cuma pada bahagian bumper bawah ni saja yang ada perubahan. Dan of course sekarang ni dah tak ada versi manual. Kita bertanya kepada Pearl 2, kenapa stopkan manual? Dia katakan dah permintaan sangat-sangat kurang. So that's why lah diorang decide untuk buangkan versi manual, dan sekarang ni semua adalah versi automatic. So itu adalah overall untuk bahagian luar, di mana masih lagi menggunakan enjin yang sama, 1.3 liter dan juga 1.5 liter. Tapi cuma perubahan yang paling ketara adalah ditukarkan daripada kotak gear 480 kepada CVT, di mana CVT yang sama juga diguna pakai dekat model Ativa. So itu adalah untuk bahagian luaran, dan sekarang kita masuk pula ke bahagian dalaman. Kita tengok apakah yang berubah. Jom. Untuk dalaman, apakah yang baru? Dan kalau buka je pintu, sebenarnya kau boleh nampak apakah perubahan baru. Yes, seat sekarang ni adalah seat yang baru. Yang ini adalah untuk versi advance saja, di mana masih lagi leather tetapi didatangkan dengan kemasan warna merah. Garang-garang bahang. Kau tengok untuk bahagian belakang. Nampak ni merah-merah bahang. So untuk bahagian dalam, kalau kita melihat, kalau kita masuk ke bahagian dalam, Bismillahirrahmanirrahim. So, yang pertama perubahan yang boleh nampak adalah sekarang ni dah ada lining warna merah. Semua lining warna merah.
Seterusnya untuk panel meter berubah. Ini adalah meter yang baru. Sekarang ni ada TFT dekat bahagian tengah ni. Sistem infotainment TFT. Yang ini kita boleh tukar lah info-info dan sebagainya, nampak ni. Kita boleh tukar dan sebagainya. So adalah berwarna merah juga, matching lah. So yang ini merah, yang ini merah, kursi merah, semua adalah merah. So nampak lebih sporty lah. Dan seterusnya untuk bahagian sistem infotainment, sekarang ni dibesarkan. Kalau ikutkan masih lagi sama, tetapi saiz dia besar. Kalau tak silap saya, daripada 6.3 jadi kepada 6.9 inci. So kira surface kat sini lebih kecil, yang ni lebih besar lah. Dan untuk interface ni dia kata dia menggunakan daripada model Ativa. Okay, seterusnya untuk bahagian bawah sama lagi, tidak ada perubahan kecuali dekat bahagian twin gear. Twin gear dulu ada PRND32, tetapi sekarang ni dia tukar PRNDSB. So S digunakan untuk sport, B digunakan untuk kalau kita turun bukit lah. So yang ni dia bertukarkan benda tu. Dan of course untuk steering pun masih baru. Semua yang ni adalah baru, di mana steering ini diambil daripada model Ativa. Model Ativa. Dan juga kalau kau nampak dia ada power button dekat sini. Power button untuk memberikan power yang lebih baik. Okay. So yang lain-lain masih lagi sama. Dia ada tempat penyangkut barang kat sini. Belakang masih lagi sama. Tidak ada perubahan. Tapi secara overall serius memang lawa. Dan of course untuk yang ini ciri keselamatan, sekarang ni dia ada auto high beam. Kita auto high beam ni kira kalau depan ada kereta lah, automatically lampu akan diturunkan. Kalau depan tak ada kereta, automatically lampu tinggi akan dinaikkan. Mantap Pak Bos. So ini perubahan yang dilakukan untuk bahagian dalaman. Dan seterusnya kita tengok selainnya daripada itu. Untuk kau dengar pintu dia solid kali ni Dulu kosong kan. Dan of course yang ini juga adalah antara color baru. Color merah adalah color baru. Dan seterusnya untuk safety. Untuk safety sekarang ni telah di-upgradekan. Sekarang ni dah ada ASA 3.0. Yang ini gunakan kamera stereo. ASA 3.0 adalah sama seperti mana diguna pakai dekat model Ativa. Macam-macam dia ada. Dia ada lane keeping assist, dia ada adaptive cruise control, dia ada front collision warning, dia ada apa lagi? Ni aku suka. Dia ada blind spot monitor. Dia ada blind spot monitor. Yang paling penting adalah dia ada RCTA gas. So bagi aku harga di bawah 60,000 ada benda ini. Serius babe, aku cukup katakan wow. Dia boleh bagi benda macam ni. Kiranya untuk Myvi Facelift, walaupun ramai katakan tidak ada banyak perubahan, tetapi dia upgradekan dia punya safety feature. ASA 3.0 sekarang ni guys. Serius babe, walaupun dia tak ada low speed monitor, tetapi bagi aku serius babe, aku sangat-sangat hargai safety ni. Benda yang sangat-sangat penting. Dia sebenarnya bukanlah untuk kita elakkan kemalangan benda tu. Bukan kita tidak elakkan kemalangan, tetapi boleh mengurangkan, boleh reducekan kemalangan berlaku. Okay, so part yang lebih penting adalah dari segi harga. Sebenarnya dari segi harga ada pertambahan sedikit lah. Dan kalau ikutkan harga bermula daripada 45,700 sehinggalah 58,800. Yang ini adalah 58,800. Dan kalau ikutkan dia ada increase antara 2,000 sehingga ke 6,000 ringgit. Yes, tetapi kalau kau bertanya pada aku, adakah berbalik dengan ada pertambahan 6,000 ringgit ataupun 2 atau hingga 6,000 ringgit? Kalau kau bertanya pada aku katakan berbalik. Sebab benda ini benda yang kita tak boleh nak add on sendiri, benda safety ni. Kalau kau katakan 6,000 untuk kau dapatkan apa yang saya bagi tahu tadi tu, lebih sporty, orang katakan safety lebih improve, lebih bagus, why not we pay more for the safety? Safety tu sangat-sangat penting. That's why kalau kau katakan dekat Myvi sedia ada, kau nak tambah benda itu, benda tu bukan boleh sesimply kau plug and play tambah, tidak. So engine sama, tidak ada perubahan, horsepower sama, torque sama, tapi berbeza adalah dari segi kotak gear sahaja. Di mana katanya 0 to 100 yang lebih cepat, dan juga yang paling penting adalah dia boleh jimat minyak sehingga 1%. Okey, yang ini adalah variant yang lain. Okey, yang ini adalah variant yang lain. So maksudnya kalau variant yang lain, yang ini adalah berwarna gelap. Okey. Yang ini adalah jenis yang fabric. So itu berbeza dia. So dia tak ada lining warna merah dan sebagainya. Okay, so itulah guys. So kalau katanya aku katakan sangat-sangat berbaloi.
itulah antara perubahan yang kita boleh lihat, dan walaupun dia bukanlah satu perubahan yang total, tetapi dengan perubahan yang dilakukan pada Myvi ini saya rasakan boleh diterima lah, dan nama festive kan. So tidak ada banyak perubahan yang dilakukan, dan perubahan yang saya masukkan itu, yang paling penting adalah macam saya katakan repeat banyak kali, safety. Itu lebih penting. Adalah kotak gear sekarang kita dah lihat bukan lagi 480, sebaliknya digantikan dengan CVT yang seperti mana yang digunakan dekat model Ativa. Bab harga korang komen sendiri, dan apa-apa pun jika ada sebarang cadangan atau pandangan, mungkin kau katakan harga mahal ke apa ke, ataupun reasonable ke, cantik ke apa, so mungkin boleh komen dekat bahagian bawah. Dan insyaAllah kalau dapat full day, kita dapat nanti test drive, nanti kita akan test drive, kita nak tengok bagaimanakah kotak gear CVT yang baru dipadankan dengan King of the Highway ni. So sama-sama kita nantikan. Okay, so macam biasa, bagi anda yang masih belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan loceng, dan see you guys on my next vlog atau next video. Bye bye semua. Assalamualaikum.